Okey, Assalamualaikum, selamat datang kembali ke channel saya. Salam sejahtera, harap semuanya sihat. Kali ini untuk video part kedua, sambungan daripada Resolution of Forces. Siapa yang tak tengok lagi part 1, sila tengok part 1 dahulu sebelum tengok part 2, sebab semua basics ada dekat situ. Okay, especially bukan 2.1, 1.2, 1.2. Okay, 1.2. Ini video part 2. Kalau belum tengok part pertama, tengoklah yang part pertama dahulu. Alright. Untuk part kedua, sebelum saya mula, saya nak bagi tahu ataupun buat sedikit penerangan berkaitan dengan part 2 ni. Dalam part 2 ada satu example, kalau awak tengok buku teks dia, example 2. Okay, example 2. It is about inclined plane. Okay, berkaitan dengan satah condong. Okay, satah condong, inclined plane. So dalam inclined plane, we can also resolve force when an object is on the inclined plane, but it is slightly different when the forces is on the object is on the horizontal surface. Okay, apa yang saya maksudkan adalah dalam pembelajaran atau video part 1, awak diperkenalkan kepada forces yang di-resolve kepada dua komponen. Let's say the force here, F, can be resolved into horizontal component, Fx, and vertical component, Fy. And the theta is in between F and Fx. So this one is quite straightforward. Terus sahaja, straightforward, tak ada seleko-seleko apa-apa, tak ada something tricky dekat sini. Okay, but the thing will be quite different when the object here is transferred on the inclined plane. Okay, the resolve component here will be slightly different. Okay, dekat mana yang slightly different tu? Right, saya tunjuk sekarang. Saya padam yang ni dulu. Okay, as I mentioned earlier, the weight can be resolved into two component. Okay, kenapa weight pun boleh resolve? Because weight is also considered or is in it is a member of force. Okay, dia adalah juga terdiri daripada daya. Berat adalah suatu daya. Now awak nak resolve the weight here. Kenapa the weight on the first place saya label betul-betul ke bawah, which is 90 degree to the surface down here, 90 darjah. Dia tak nak buat darjah, 90 darjah macam ni, because the weight is acting downwards to the direction of the center of the earth. So kita assume bahawa surface dekat bawah ni adalah flat, the earth, and the weight is acting towards the center of the earth, ke bawah. So mesti buat 90 darjah, not this way, bukan ke sini, bukan sengit macam ni ya. Right, saya padam dulu, takut awak misunderstood apa-apa yang saya labelkan ni. Right, now kita pergi, how do you resolve W into its two components? First, the one that is horizontal to the inclined plane. This is the first one. Okay, the second one is the one that is perpendicular to the surface of the inclined plane. Okay, this is the first one, this is the second one. Okay, first one, second one. So done. The thing here is awak nak label which one is Wx, which one is Wy, which one is Wx, which one is Wy. But you should already know that Wx equals to W cos theta, and Wy respectively W sin. Padam dulu. W sin theta. W sin theta. Okay, this one will stick like this, takkan berubah. X always cos, Y always sin. Okay, ingat ya, yang ini tak akan berubah. So kalau kita tengok dengan mata kasar, if you observe it straightforwardly, you maybe think that this part here, this
component here is wy, which is unfortunately wrong. This is not your wy, this is not your wx. Mungkin awak tengok yang sama mendatar dengan inclined plane ni. Tadi yang mendatar, tengok yang mendatar ni fx. Okay, yang nampak 90 darjah ni fy. So that is not going to be the case for inclined plane. Saya beritahu kenapa. Okay, let us investigate where is theta should be put. Whether this side, saya buat warna lain ya. Saya buat warna lain, warna hijau. Is theta should be put here, the one that I label green, or here, purple. Theta. Is theta is this one or this one? Okay, tengok betul-betul. Adakah theta ini boleh diletakkan di kawasan hijau, sepatutnya diletakkan di kawasan hijau, atau sepatutnya diletakkan di kawasan purple? Which one looks possible? Which one looks possible? The answer will be the purple one. The purple one. Saya padam dulu. Okay. Kalau awak nak buat dengan gunakan skala sebenar, silakan. Awak akan dapat betul-betul sudut itu sama dengan kawasan ini. So this is your theta. This is how your theta being transferred here. Okay. If this one is a triangle, tengok dekat sini. Kalau ini satu triangle, ni nampak satu triangle. Bucu ni saya tolak ke bawah, jatuh pergi atas ni. Pak, cun-cun angle tu duduk sama incline. Tengok ni, segitiga ni saya highlight lah. Saya rasa bila saya highlight, saya boleh padam balik kot. Okay, saya cuba highlight segitiga yang saya maksudkan. Segitiga ni, nampak tak segitiga ni? Segitiga ni, kalau saya buat dia jadi segitiga. Okey, nampak tak yang warna kuning ni? Okey, segitiga yang warna kuning ni, kalau saya tolak, katalah segitiga tu duduk macam tu, saya tolak bucu ni jatuh ke sini. Okay, you'll get an exactly same inclination or same degree. Maksudnya segitiga ni jatuh betul-betul di atas sudut ni, berbentuk segitiga, dua segitiga yang sama kecondongan sudutnya, sama darjah sudutnya. So theta is here. Okay, balik kepada video part 1 1.2 part 1. Video part 1, kalau awak dah tengok, saya cerita dekat awak what is important in part 1. Saya beritahu dekat awak theta, where is the position of theta? Theta should be in between f and fx. Kalau awak tak ring a bell, sila tengok part 1. You should watch part 1 first. Saya ada mention dekat sini, theta mesti duduk di antara f yang tak ada apa-apa komponen, okay, the real component, and the horizontal component fx. So now kita nak apply ke sini. Saya beritahu tadi, theta ni sebenarnya, saya padam ini theta ni. Semak pula tengok bulatan tu. Okey. Saya beritahu tadi, theta ni sama sudut dengan tempat sini. Bukan atas ni, ni lebih besar. Ni lebih besar. So this one suits this one, theta. So whenever this is w, what is this one? wy. Saya ulang lagi sekali, kalau awak tak nampak lagi ya. Theta kita dah tentukan sebab sudut ini sama dengan sudut ni. Saya tak pasti dalam matematik nama dia apa, isosceles ke apa ke, tak ingat lah. Okay, saya tak sure nama dia apa. Theta ni duduk di sini, di antara dua komponen ni. Di sinilah tempat theta. Dan saya beritahu theta berada di antara f dan fx. F dan fx. So bila kita ada theta kat sini, sini w, sini apa? Sebelah kanan dia ni. Yang mengapit theta ni adalah wx. F dengan fx.
W dengan WX, T dengan TX. Okay, sama. Theta mestilah berada di antara komponen asal, which is the force, and the horizontal component. So that is why this one is WX, and vice versa, this one is WY. This is slightly different from your textbook. Example number 2. Dalam example tu saya tengok di label sebagai terbalik. Okay, WX dia letak WX, WY. But this is my way, this is how I teach. Kalau cikgu awak ajar macam alternatif lain, feel free to use your teacher's method. Okay, tak ada masalah. Tapi jawapan insya-Allah akan dapat jawapan yang sama. Okay, whatever step yang awak guna, which method that you use, you'll still get the same exact value. So now WX is now downwards, which is looks like the vertical component, WX. WY is this side, which is parallel to the inclined plane. Okay, sebenarnya inilah yang berlaku dalam inclined plane. So you have WX and WY. So my teaching way or my teaching method is going to use this kind of steps or labeling. Saya suka guna WX ke bawah macam ni dan WY mendatar dengan inclined plane. Okay, kalau belum faham lagi, nanti saya cerita masa kelas kita dekat Teams nanti. Okay, ulanglah tengok dulu. Saya rasa saya dah cuba saya upaya perlahankan dan kaitkan dengan video-video yang lepas. I have tried to make you understand by going slowly and firmly. Hopefully awak boleh dapat dengan baik lah. Okay, ingat setakat ni yang kita belajar is this one. Apabila objek duduk di atas flat surface, so Fx, Fy. Whenever the object is on inclined plane, Wx, Wy. Wx, Wy. Okay, yang tu shortcut dia, penghujung dia. Kenapa X kat situ, Y kat situ, awak kena go detail by detail, one story to another. Kita cuba selesaikan example tu. Now tadi saya tunjuk inclined plane, sudut dia duduk sebelah kiri, sudut tirus dia duduk sebelah kiri. Dalam example tu, sudutnya berada di sebelah kanan. Dia ubah kedudukan saja. Okay, so this question is about a block sliding down, jatuh ataupun terseret ke bawah on a smooth inclined plane. Apa maksud smooth? Whenever you see a smooth statement, means that the frictional force equals to 0 Newton. Okay, bila disebut bahawa satah itu adalah satah terpampas geseran ataupun rata, bukan rata, betul lah, rata itu bermaksud tiada geseran, tiada geseran. Okay, soalan A, kita cuba jawab soalan A dulu. Sketch the component of weight of the block parallel to the inclined plane. First is parallel, and the component of the weight of the block perpendicular to the inclined plane. Okay, now tadi kita label macam mana? W ke bawah, sama kan? Lepas tu dia ada yang macam gini. Satu lagi yang macam gini. Okay, garisan nak buat tu pastikan lurus lah. Saya ni pakai pen tablet ni tak dapat nak buat lurus. So, yang parallel dengan inclined plane adalah WY. Ini WX. Okay, dan sudut 60 ni duduk di mana? Adakah sudut 60 duduk kat sini atau sini? Which one? Okay, kalau awak cakap tadi, tengok yang saya dah cerita tadi, W dengan WX, tengah-tengah dia mesti ada theta. W dengan WX mesti mengapit satu sudut theta, which is 60 degree, not this one. Okay, so saya padam. Okay, ada lagi tak dia suruh buat? Tak ada komponen.
Wx dan Wy. That's it untuk soalan A. B. Determine the resultant force acting on the block. Okay, untuk cari resultant force. Okay, sketch. Okay, untuk cari resultant force, macam mana nak cari resultant force? Kita akan consider satu persatu. The vertical component and the horizontal component. Kita buat untuk this side only, horizontal dulu. Okay, ni soalan B ya. Untuk horizontal, bila saya tulis horizontal untuk soalan inclined plane, saya maksudkan komponen horizontal dengan inclined plane. Kan dia condong. So horizontal dia macam ni lah. Horizontal dia condong. So apa yang terlibat kat sini adalah Wy. Saya highlight Wy, which is parallel to the inclined plane. And ada tak force belakang ni? Okay, ada tak force? Jawapannya tidak ada. Kalau kita nak label pun boleh komponen ni. Bila motion ke bawah, ada satu force yang melawan arah. Apa tu? Frictional force. Dan seperti yang saya mention dekat sini, frictional force ni adalah sama dengan kosong. So resultant force untuk horizontal adalah Wy tolak dengan friction kalau ada. Okay, saya tunjuk ni. Kalau soalan yang awak jumpa lepas ni ada friction, awak kena tolak. So Wy is what? Macam mana nak kira Wy? W sin theta tolak dengan friction kosong. Okay, saya buat sini sikit W berapa? W 24 sin theta. Theta dalam kes ni adalah 60. Okay, tekan kalkulator. 24 sin 60, 20.78 Newton. Okay, ini untuk horizontal component yang inclined plane punya. How about the vertical one? Perpendicular je. Okay, yang perpendicular, cuba tengok sini. Saya highlight dululah yang tadi. Saya tak habis highlight. Ini ni dua ni tolak. Okay, untuk satu lagi, saya tukar color highlighter. This one, normal reaction 12 Newton ni selari dengan Wx. So untuk vertical component pula. So for vertical, VERTICAL, vertical component. So macam mana nak kira vertical component? Kita ambil, kita tulis simbol dulu. Resultant force. Okay, sama dengan Wx. Tak kisahlah berapa tolak berapa pun kan. Wx tolak 12 ke, 12 tolak Wx ke, kita still akan dapat kosong. Tak percaya? Cuba tengok. Wx is W cos theta. Masih lagi pakai cos ya. Tolak 12. So W is 24 cos 60. Dapat jawapan? Dapat jawapan tolak 12. Okay, jangan pula awak pergi buat macam ni. 60 tolak 12. Pergi tolak darjah dengan nombor biasa. 60 tolak 12. Lepas tu awak pun tekan 24 cos berapa? 48 ke? Macam tu. Jangan macam tu salah. Okay, so the resultant force is 0 Newton. Cuba tekan kalkulator awak. Dapat kosong. InsyaAllah dapat kosong lah. 12 tolak 12 dapat kosong. Okay, last one is calculate the acceleration of the block. Carikan nilai A jika jisim blok tu adalah 2.4 kg. Soalan C Nak cari pecutan macam mana? Gunakan Newton second law of motion. Resultant force sama dengan MA. Untuk cari A sama dengan resultant force bahagi dengan M. Boleh? Okay, now resultant force ni seperti saya bagi tahu dalam part pertama. Resultant force komponen mana yang awak nak guna? Adakah horizontal atau vertical?
Based on the question, soalan ni bongkar dia memecut ke mana? Memecut horizontal. Pecutan ni berlaku this way, turun ke bawah pada arah WY. Betul? So kita ambil komponen horizontal 20.78 bahagi dengan GSIM. Berapa dia bagi? 2.4. Okay, supposedly kalau awak punya matematik betul, awak dapat jawapan 8.66 meter second negatif 2. Negatif 2. Okay, macam ni pecutan dia. So kenapa ambil 20.78? Sebab pecutan, because the acceleration is going this side, which is horizontal to the inclined plane, horizontal to the component of the inclined plane. So kita ambil the horizontal one, substitute into here, not the vertical one. Kalau awak ganti, if you substitute 0 pun, you get nothing kan. 0 over 24 to 2.4, awak takkan dapat jawapan yang betul juga pun, kosong kan. Okay, so I guess that's it for inclined plane. That's it for inclined plane. So you should know that the resolved component or force can be resolved into two components, and that case should be when you should consider both cases, when object is on a flat surface or that object is on the inclined surface. So awak mesti tahu nak resolve dia, pertama kena tahu fx, fy. Lepas tu kena tahu bahawa ada dua case. Pertama, boleh duduk atas flat surface. Kedua, objek boleh duduk atas inclined surface, satah condong. Kita try buat okay. Formative practice ni kita akan bincangkan dalam video akan datang, ataupun saya akan bincangkan dalam kelas lah, secara personal. Sebab ni latihan saja kan untuk resolve dia. Okay, saya harap video ini dapat membantu anda. Sharekan dengan kawan-kawan. Semoga semua dapat manfaat. Jumpa lagi dalam subtopik yang seterusnya, 1.3 Forces in Equilibrium. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.